Pengalaman solo backpacker ke Vietnam. Jom borak. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Macam biasa guys, kalau korang belum lagi subscribe, korang subscribe sekarang sebab aku ada banyak gila story nak kongsikan dengan korang. So, aku dah pernah cerita story backpacker aku dekat Australia. Aku dah pernah story backpacker aku ke Pakistan. Jadi hari ni aku nak kongsi solo backpacker aku ke Vietnam. Aku pernah pergi Vietnam. First kali aku pergi adalah macam biasalah, kita pergi ke Ho Chi Minh, atau aku suka panggil nama lama dia Saigon. Sebelum Ho Chi Minh adalah Saigon. Jadi aku pergi sana tahun 2006, 2007 macam tu. Dan aku berulang-ulang kalilah pergi sana. Macam korang tahulah, kat sana memang barang murah. Memang dulu aku beli, aku jual kat sini. Ada deuter, ada macam-macam lah. Perempuan memang sukalah, muslimah dia. Memang banyak tudung yang best-best. Dan macam yang korang tahu, banyak artis yang buat tudung dekat sana untuk dijual dekat sini. Dipendekkan cerita, okey, lepas aku dah habis ke selatan Vietnam ni, aku mula berfikir, ada tak tempat-tempat lain? Dan aku tahu backpacker lain ni banyak masuk ke atas. Selain Hanoi lah, kau boleh direct flight. Kau ada tak tempat-tempat lain ke Vietnam ni? Jadi aku terfikir, masa tu aku dah nampak promotion daripada AirAsia buat promo dan tempat baru, destinasi baru ke Central of Vietnam. Dan bermula dekat situlah aku tekad, aku tak tahu apa yang ada dekat sana. Dan aku book tiket tanpa aku study apa yang best dekat sana. Nama tempat tu adalah Nha Trang. Okey, ada orang panggil Nha Trang, ada orang panggil Nha Trang, ada nama Vietnam dia, kawan Vietnam aku pernah sebut benda tu. Aku tak ingat, jadi aku tak nak sebut, nanti bunyi dia jadi pelik. Jadi aku sebutlah Nha Trang saja. Mungkin pronounce aku salah, aku minta maaf lah. Aku ejaan terus je Nha Trang. Okey, jadi aku pun naik flight, aku purchase flight, aku tengok tak ada seorang pun orang Melayu yang pergi. Masa tu lah, backpacker Melayu pun tak jumpa. Kalau jumpa nak juga aku together kan masa tu kan. Tapi aku tak jumpa. Just aku solo. Yang ada orang ramai Mak Saleh. Mak Saleh ni aku rasa dia mungkin transit lah daripada mana-mana ke KL dan dia nak pergi ke situ. Okey, lepas aku sampai tu, baru dalam flight tu aku nak study lah. Sebab sebelum tu aku busy, aku baru nak study Nha Trang ni apa semua. Aku baca lah sikit-sikit magazine yang ada dalam flight tu. Bila aku turun, masa nak landing tu aku tengok, uish, daripada atas kan, aircraft tu nak turun, aku tengok macam, uish, cantik juga Okey, untuk pengetahuan korang, Nha Trang ni sebenarnya dulu adalah pangkalan tentera US masa Vietnam lawan diorang perang dengan Vietnam ni. Dia adalah pangkalan tentera laut US. Tapi lepas US kalah, yang ambil alih pangkalan tentera tu Rusia tak salah aku. Jadi masa aku turun tu, aku jalan, aku nampak ramai gila Mak Saleh. Tapi Mak Saleh ni adalah Mak Saleh Russian. Diorang yang memang bersepah-sepah diorang kelab tempat makan Russian. Memang kalau kau jumpa signboard sampai tulisan Russian tu banyak Dipendekkan cerita guys, aku pun mulalah perjalanan aku. Aku mulakan perjalanan ke bandar Nha Trang ni lah. Aku tengok dia punya, aku cuba cari juga backpacker Melayu masa tu memang susah nak jumpa. Walaupun aku nampak, pernah lah aku nampak yang post yang dah sampai ke sana, tapi aku nak cari depan mata masa tu memang susah nak cari backpacker, atau nak cari masa tu tak kisahlah orang Melayu masa tu memang susah. Memang dah lah tak boleh jumpa dah. Masa tu tempat tu kira rare lah. Okey, aku nak jumpa backpacker Melayu ni tak jumpa. Lepas tu aku nak cari kedai Muslim pun susah. Okey, cari, lepas tu aku jumpa kedai India Muslim. Dia tulis kat situ halal Muslim meal, macam tu lah. Aku pun masuk, aku makan kat situ. Dah habis makan, aku basuh tangan. Aku nampak kat satu sudut tu, aku terpandang tau satu sudut tu. Ada gajah pula kat situ. Ada tokong lah. Ada small tokong dekat tepi sudut lah dalam kedai tu. Aku macam, sebaiklah aku makan benda-benda macam prata je apa kan. Kalau tak, mungkin aku tak masuk lah. Mungkin aku cari alternatif lain. Tapi dah makan, jadi aku keluar saja. Dan aku cuba cari kedai Muslim lain, memang tak jumpa. Sama ada aku yang tak jumpa dekat Nha Trang tu,
Aku tak pastilah, tapi memang lepas 2-3 hari kat sana aku banyak makan seafood lah. Okay, dekat Nan Trang ni seafood dia memang murah-murah sebab dia berdekatan dengan laut, dan aku boleh kata harga dia jauh lebih murah daripada Malaysia. Kebanyakan dekat sana aku banyak makan seafood. Okay, pub dekat sana memang bersepah tau. Dia macam, aku boleh kata Nan Trang ni dia macam Gold Coast lah. Dia ada satu Long Beach yang kat situ tepi-tepi tu semuanya hotel dan building yang tepi pantai tu. Memang kalau kau tengok Gold Coast, kau tengok Nan Trang, dia lebih kurang lah. Dia lebih kurang. Yang tempat tu memang banyak pub, dan kebanyakan pub tu Mak Saleh lah, dia yang lokal punya lah. Tapi aku tak tahulah kan, aku just tengok. Bila kau jalan kau nampak dah. Jadi kau macam, oh, tulisan Russian tu banyak. Alright, bagi aku lah Nan Trang ni dia bukan tempat shopping. Dia tak macam Saigon tau. Dia tak macam Saigon kau boleh shopping macam-macam. Kat sana aku pergi juga, cari juga dia punya local market dia. Tapi bagi aku itu bukan sesuai lah untuk orang-orang yang suka shopping. Tapi untuk orang yang suka aktiviti air, disebabkan tempat Nan Trang ni dekat dengan laut, jadi berdekatan dengan laut ni banyak pulau-pulau tau. Dan pulau-pulau tu bagi aku, masa aku tengok dekat atas tu memang cantik lah. Jadi aku ada berkesempatan pergi satu pulau ni, lepak dekat situ. Aku buat macam daypack lah. Okay, aku pergi kat situ pulau tu, memang gila crowded siut. Pulau tu memang crowded gila. Okay, bila aku check balik, kebanyakan yang turis yang datang ke sini adalah turis yang first Russian lah. Kedua datangnya turis daripada China. Okay, mainland China lah. So memang aku tengok diorang daripada China datang situ, memang turis daripada China ni ramai. Jadi dekat pulau tu korang boleh buat macam-macam aktiviti lah. Aktiviti laut yang berkaitan dengan water sport, memang macam-macam aktiviti ada dekat situ. Dan bagi aku santai lah, dia ada buat live band apa dekat pulau tu semua. Cuma dia banyak makan duit sikit lah, sebab aktiviti-aktiviti tu semua macam biasalah, korang kena bayar lah. Aku tak banyak sangat buat aktiviti water sport sebab masa tu crowded. Dan aku cuma tengok, observe lah dia punya. Bagi aku dia macam menarik lah, tempat tu memang best. Siapa yang suka aktiviti laut memang sesuai lah untuk pergi ke dekat sana. Sepanjang aku kat sana, aku dalam 3 hari lah, aku jumpa satu pulau yang dijadikan theme park. Cuma untuk siri pertama ni, aku tak nak ceritakan lebih pasal pulau tu sebab aku nak ceritakan lebih panjang lagi. Aku tak boleh buat video panjang-panjang. Jadi aku akan ceritakan dalam siri kedua, pulau yang dijadikan, sebuah pulau ni dijadikan theme park yang bagi aku macam wow, kenapa kita tak tahu pulau kewujudan pulau tu. Yang kita tahu theme park yang macam dekat USS, dekat Korea kan, macam dekat Japan. Tapi kita terlepas pandang sebenarnya. Bagi aku pulau ni memang best lah. Tapi aku tak nak ceritakan kat sini. Aku nak cerita untuk next punya video. Alright. Okay, kalau kau tanya aku Nan Trang ni macam mana, Nan Trang ni memang best. Tempat dia memang nice. Memang aku recommended lah untuk korang pergi dekat sana, sama ada backpack atau sama ada korang nak pergi untuk dengan family. Okay, cuma korang kena tengoklah siri seterusnya, apa next destination ke Vietnam ni yang boleh turun di Nan Trang dan what next. Alright, itu saja untuk kali ini. Jumpa next video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Bye.